Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sunyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, pertama sekali saya Maulid Darul Hufaz mengucapkan selamat datang bagi para pelajar ke majlis graduasi PPIQ dan Madrasah Mingguan Darul Hufaz 2020. Dan dengan sepenuh pengharapan agar majlis pada hari ini dilimpah barakah dan maghfirah, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyatul khalisah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kami seterusnya mengucapkan jutaan tahniah kepada para graduan pada tahun ini, yang mana kita ni telah diuji dengan banyak sekali kegenjutan dan ujian yang datang tanpa disangka-sangka, seperti wabak COVID-19. Sehingga para pelajar terpaksa menyesuaikan diri dengan pembelajaran di alam maya. Namun, ia sedikit pun tidak menghalang dan juga menggugat semangat para graduan untuk berusaha menyelesaikan pembelajaran sehingga berjaya. Semoga barakah di dunia dan seterusnya apa yang telah dipelajari dan diperolehi. Amin. Dan tanpa kita melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Dr. Firdausi Yahya selaku pengurus Darul Hufaz Learning Center untuk memberi sedikit kata-kata haluan dan juga taklimat. Fadil masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama sekali Ustaz mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya menyelesaikan pengajian anda di Darul Hufaz bagi kedua-dua, sama ada madrasah hujung minggu maupun program pengajian Islam dan Al-Quran yang diadakan secara harian. Tahniah diucapkan atas kesungguhan yang anda semua telah tunjukkan dalam mengejar ilmu pengetahuan yang kami cuba kongsi bersama anda di sini. Kami doakan semoga ilmu yang anda pelajari selama anda berada di sini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ilmu tersebut membawa manfaat pada anda dunia dan akhirat, dan semoga anda dapat teruskan pengajian anda di peringkat lebih tinggi lagi, sama ada di tempat luar ataupun di Darul Hufaz sendiri. Kalau sekiranya anda ingin meneruskan pengajian anda di luar, anda boleh cuba bagi mereka yang daripada PPIQ boleh memohon untuk memasuki program di Pergas bernama Sijil Lanjutan Islam Pergas. Itu lebih tinggi sedikit. Tapi bagi mereka yang daripada madrasah mingguan, kalau ingin ikuti pengajian di Pergas, boleh ikuti pengajian Sijil Pengajian Islam STI di Pergas. Jadi itu dua program yang anda kalau anda ingin lanjutkan pengajian anda di luar di Pergas. Kalau sekiranya nak lanjutkan di Muhammadiyah College, itu kena tanya sendiri sama ada mereka terima atau tidak. Kalau ingin lanjutkan di Zuhri Institute juga kena tanya sama ada mereka terima di bahagian mana atau tidak. Mungkin diminta untuk ambil prerequisite. Maknanya kena ambil subjek tertentu sebagai contoh bahasa Arab dan sebagainya. Yang mana kalau daripada madrasah mingguan, saya kira mereka sukar nak terima. Tapi kalau daripada PPIQ, mereka mungkin boleh timbangkan dengan syarat mengambil bahasa Arab.
Itu kalau nak sambung pengajian di Jamiah, maaf, di Az-Zuhri ataupun di College Muhammadiyah. Kalau anda ingin sambungkan pengajian anda lebih tinggi lagi di sini Darul Hufaz, kami juga sediakan program yang hampir serupa dengan mereka, iaitu bagi bagi pelajar-pelajar yang graduate daripada madrasah mingguan boleh ikuti pengajian program pendidikan Islam PPI yang diadakan pada setiap hari Sabtu, masih lagi kira part time hujung minggu untuk mereka daripada madrasah. Kalau daripada PPIQ, anda boleh ikuti pengajian program pengajian Islam lanjutan PPIL yang diadakan sama ada pada waktu malam ataupun hari Ahad pagi, dan ini membolehkan anda untuk pursue, untuk anda teruskan apa jua minat anda dalam apa jua pendidikan. Mungkin ada yang nak ambil kursus di ITE sebagai contoh, dan tambahan juga ingin nak sambung pengajian agama. Jadi kita siapkan pada hujung minggu. Tapi kalau anda ingin ikuti pengajian agama harian, itu anda kena apply sama ada di College Islam Muhammadiyah ataupun di Siti Az-Zuhri, sama ada mereka offer full time atau tidak, tu kena tanya mereka. Kalau di Pergas part time, dan di sini juga part time. Jadi ini adalah dikatakan option-option yang anda ada di hadapan anda, dan juga boleh bincang dengan para waris anda nanti ke mana anda nak pergi selepas ini. Anda dah ikuti, kalau di madrasah ada yang dah ikuti pengajian selama 6 tahun, ada yang ikuti pengajian selama 4 tahun, ada yang ikuti pengajian selama 3 tahun. Alhamdulillah, ilmu yang dah didekatkan pada anda, telah diberikan kepada anda, mudah-mudahan insya-Allah mencukupi untuk anda meneruskan pengajian anda. Begitu juga PPIQ, anda telah ikuti pengajian harian di sini dengan subjek-subjek yang agak lebih tinggi sedikit. Anda belajar tentang hadis, telah hafal hadis. Anda belajar tentang tafsir maudhu'i. Anda juga telah belajar tentang subjek-subjek yang dikatakan fardu ain yang lain. Dan ini semua insya-Allah dapat membantu anda untuk meneruskan pengajian anda di peringkat lebih tinggi, peringkat lanjutan. Okey. Tetapi tambahan bagi pelajar-pelajar PPIQ, bagi pelajar-pelajar PPIQ, kelebihan yang ada adalah anda telah menghafal beberapa juz Al-Quran. Ini kelebihan yang tidak ada kepada pemohon-pemohon yang lain yang ingin melanjutkan pengajian mereka sama ada di Pergas atau Az-Zuhri ataupun di College Islam Muhammadiyah. Kerana anda telah dibekalkan dengan Al-Quran. Baru semalam Pergas telah tanya kepada pihak kita, bagaimanakah graduan PPIQ? Adakah mereka telah hafal beberapa surah Al-Quran? Kita katakan bukan setakat surah-surah pendek, mereka hafal juz Al-Quran. Sekurang-kurangnya yang 4 juz, ada yang 5 juz, ada 6 juz Al-Quran. Jadi ini kelebihan yang ada pada anda. Al-Quran itu telah dibekalkan pada anda, tetapi ini adalah tahap pertama bagi pelajar PPIQ. Tahap pertama untuk anda teruskan lagi pengajian tahfiz anda. Nah, anda boleh teruskan pengajian tahfiz anda di luar ataupun di sini. Kalau anda ingin teruskan pengajian tahfiz anda, nak terus hafal Al-Quran, anda boleh ikuti kelas diri tahfiz setiap hari hafal Quran sebelah pagi. Dan kita juga boleh pertimbangkan nanti, kalau perlu kita boleh buka sebelah petang. Tapi bergantung kepada permintaan nantilah. Tapi yang sekarang ini kelasnya sebelah pagi. Ini untuk anda kalau anda ingin teruskan hafalan Al-Quran anda. Dan kita di sini, para guru, amat-amat galakkan anda untuk terus hafal Al-Quran. Kerana 4 tahun anda di sini tidak cukup untuk anda hafal sampai 30 juz Al-Quran. Kerana anda ada subjek-subjek yang lain. Jadi kerana itu, untuk teruskan perjalanan sebagai seorang pelajar tahfiz, anda boleh ikuti pengajian tahfiz di sini kalau anda nak, ataupun kalau anda nak ikut di tempat lain pun terpulang pada anda. Cuma kami harapkan jangan berhenti menghafal Quran. Ini bagi pelajar PPIQ. Bagi pelajar madrasah pula, anda telah dibekalkan dengan surah-surah dalam juz yang ke-30 untuk anda baca dan juga hafal. Dan ini juga merupakan satu kekuatan untuk anda sekiranya anda ingin teruskan pengajian anda
Sebagai contoh di Pergas, di peringkat sijil pengajian Islam SPI di Pergas, dan mereka akan terima insya-Allah. Okey. Begitu juga kalau nak sambung sini pun kita terima juga. Dan kalau sekiranya anda ingin teruskan pengajian tahfiz anda sama ada di pelajar madrasah, gabungan madrasah, sama ada anda nak ikut pengajian tahfiz harian seperti mana yang telah saya kongsi tadi, iaitu pelajar PPIQ pun bagi sama juga kalau nak teruskan pengajian tahfiz harian mereka, ataupun kalau anda nak ikut part time hujung minggu, kita ada kelas tersebut. Ini bagi pelajar madrasah. Kalau anda tidak mahu teruskan kelas tahfiz hafalan, tak jadi masalah. Cuma diharapkan apa yang telah anda hafal di sini, surah-surah yang pendek daripada juz-juz 30, kalau boleh amalkan. Jangan lupa. Kalau tak amalkan, dia lupa. Amalkan bagaimana? Anda cuba bawa dalam sembahyang. Janganlah sembahyang tu asyik baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Jadi qul. Dan lama qul jadi qul. Jadi kita pindah kepada surah-surah yang inilah, yang lain-lain yang lebih orang kata exotic lah. Yang lebih sekali-sekali bila anda baca je kan, wasama wal tariq semua tercengang. Okey, jadi amalkan. Begitu juga pelajar-pelajar PPIQ, anda sudah hafal juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, sekali-sekala anda bawa dalam sembahyang. Sama ada sendirian ke, anda jadi imam ke, terpulang, tapi bawa dalam solat, kerana itu adalah antara bukan setakat tujuan, tapi manfaat menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini yang saya terangkan di sini adalah dikatakan apakah peluang-peluang anda selepas ini. Kerana perjalanan anda tidak terhenti di sini. Ini hanyalah salah satu daripada milestone, salah satu daripada batu loncatan anda untuk pergi ke peringkat lebih tinggi lagi. Kalau anda berhenti di sini, anda tidak ke mana-mana. Jadi ini adalah satu tahap yang insya-Allah membolehkan anda untuk teruskan perjalanan, belajar agama, belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, supaya anda menjadi seorang mukmin yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kejayaan di dunia bukanlah diukur, bagi kita orang Islam, kejayaan di dunia bukanlah diukur dengan material, dengan wang yang banyak. Begitu juga kejayaan di dunia tidak diukur dengan status, sama ada anda mempunyai jawatan yang tinggi ataupun tidak. Ini bukan definisi kejayaan bagi orang Islam di dunia. Kejayaan bagi orang Islam di dunia ini adalah mereka yang dapat hidup sebagai insan Rabbani, iaitu manusia yang mengabdikan diri pada Allah, rasa ketenangan dalam dirinya, rasa kepuasan dalam dirinya, dia tidak rasa empty, dia tidak rasa kosong dalam dirinya. Dia tahu apakah tujuan hidupnya di dunia ini. Ini kejayaan, kerana dia tahu matlamat hidupnya. Adapun mereka yang kata kejayaan adalah dengan harta dan pangkat, mereka tidak akan sentiasa rasa puas dengan dunia. Mereka akan kejar dunia seperti mana seseorang itu kejar bayang-bayang dia sendiri. Itu boleh dapat tak kejar bayang-bayang kita? The faster we run against our shadow, the shadow we run faster. The same speed from us. So kita tak akan impossible untuk kita kejar bayang-bayang kita. Begitu juga di dunia ini. Jadi diharapkan dengan anda terus belajar agama sepanjang hidup anda, selagi mana anda mampu belajar, sama ada secara formal ataupun informal, mudah-mudahan dia dapat membantu anda menjadi seseorang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat nanti insya-Allah. Okey. Jadi ukur tara, saya tekan sekali lagi, ukur tara kejayaan bukanlah dengan setakat sertifikat. Kita hari ini kita kasih sertifikat ini untuk memberi peringatan kepada anda, bukan untuk anda rasa bangga sana sini, tidak. Untuk memberi peringatan kepada anda bahawasanya anda telah habiskan begitu banyak masa untuk belajar agama. Jadi peringatan kepada anda agar jangan sia-siakan masa, tenaga, dan effort that you have spent daily ke, weekends ke, untuk tuntut ilmu agama tersebut. So that certificate reminds you.
Dan that certificate also propels you to go higher. So anda cari pelajaran agama yang lebih tinggi lagi. Itu sebagai semacam sertifikat ataupun pasport untuk anda buka pintu kepada pengajian yang lebih tinggi lagi. Itu tujuan kita kasih sertifikat. Besides the fact that sertifikat ini juga adalah satu penghargaan and appreciation ke atas usaha-usaha anda selama ini. Yang anda tunjukkan untuk belajar agama sekurang-kurangnya di Darul Hufaz di sini. Lebih-lebih lagi pada tahun ini, yang mana tahun ini merupakan tahun yang mencabar. Kita begitu banyak beberapa bulan kita tidak dapat teruskan pengajian seperti biasa, kelas seperti biasa. Kita terpaksa teruskan kelas online. So that is another challenge, a great challenge untuk kita semua. Bagaimana kesabaran yang anda tunjukkan, your discipline dan your fortitude, ini semua merupakan satu usaha yang anda boleh nanti pada masa akan datang lihat kembali, look back and appreciate that effort dengan sertifikat yang telah kita berikan. Okay? Jadi itulah sedikit sebanyak yang Ustaz nak kongsi sama dengan anda semua. Sekali lagi, kita semua di sini, para guru dan juga pihak Darul Hufaz mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada anda semua atas usaha yang telah anda tunjukkan, dan juga tahniah kepada para waris anda yang tidak bersama dengan anda sekarang ini, tapi mereka insya-Allah bersama-sama dengan anda di alam maya melalui Zoom itu. Penghargaan yang atas usaha tersebut kami adakan sedikit majlis inilah, dan sertifikat itu diberikan kepada anda. So tahniah dan didoakan semoga anda menjadi manusia yang berguna untuk agama, untuk ummah, untuk negara, dan membawa kegembiraan kepada ibu bapa anda nanti insya-Allah, dan terlebih penting lagi membawa kegembiraan dan kebanggaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian saja daripada Ustaz, dan insya-Allah kita akan mulakan dengan pembahagian sijil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz di atas ucapannya, pesanannya semua tu. Jazakallahu khairan jazak. Semoga kita semua dapat menggarap manfaat dan juga kebaikan daripada pesanan Ustaz. Baiklah. InsyaAllah sekarang masa yang ditunggu-tunggu dah tiba, iaitu bagi penyampaian sijil untuk para graduan. Jadi saya akan mulakan dengan memanggil pelajar-pelajar PPIQ. Okey. Jadi persilakan yang pertama Ahmad Syakir bin Husni untuk ke depan dan mengambil sijil. Marhaba. Tahniah Ahmad Syakir. Mana ambil gambar? Masya-Allah, mabrur. Yang kedua, kami menjemput pelajar Daniel Hadi Putra Muhammad Sayuti. Marhaba. Tahniah Daniel, di sini. Sini tu. Okey, mabrur. Seterusnya kami menjemput pelajar Muhammad Jabir bin Kamarudin. Marhaba. Jabir, tahniah. InsyaAllah, mabrur. Okey, tahniah. Seterusnya pelajar Aina Ifa binti Muhammad Ghazali. Marhaba. Okey, tahniah Aina Ifa. Okey, mabrur. Seterusnya Majlis menyebut pelajar Aisyah Kristina binti Nursam. Marhaba. Tahniah Kristina. Okey, tahniah. Seterusnya kami menyebut pelajar Ananti Khairiyah binti Abdul Razak. Marhaba. Tahniah Ananti. Seterusnya kami menyebut pelajar Nur Farhana binti Luqman. Marhaba. Marhaba.
Hana, congratulations. Tahniah. Seterusnya kami menjemput pelajar Nur Sabrina binti Zahrin. Marha marha. Marha. Sabrina, tahniah diucapkan. Seterusnya menjemput pelajar Nur Zulaika binti Muhammad Imran. Marha marha. Marha. Tahniah Zulaika. Tahniah. Okey, dan yang terakhir bagi pelajar PPIQ kami menjemput pelajar Wajidatul Gharibah binti Muhammad Amin. Marha marha. Marha. Walida, tahniah. Okay, dan selanjutnya kami meneruskan penyampaian sijil bagi pelajar-pelajar Madrasah Nurwan. Dipersilakan yang pertama pelajar Alia Mahira binti Aminuddin. Marha marha. Marha. Alia Mahira, congratulations. Okey, tahniah. Seterusnya kami menjemput pelajar Al-Mahira binti Suhaimi. Marha marha. Marha. Mahira, congratulations. Okey. Seterusnya dipersilakan pelajar Erina Nisha Rosdi. Marha marha. Tahniah Dina. Seterusnya kami mempersilakan pelajar Farzana binti Muhammad Tariq. Marha marha. Marha. Rozana, congratulations. Thank you. Seterusnya kami mempersilakan pelajar Nuha binti Muhammad Kamil. Marha marha. Marha. Marha, congratulations. Seterusnya dipersilakan pelajar Nur Balkis Iman binti Iskandar. Marha marha. Marha. Congratulations. Dan seterusnya dipersilakan pelajar Nurul Batrisya binti Muhammad Fauzan. Marha marha. Marha. Patricia, congratulations. Okey, alhamdulillah. Tahniah sekali lagi kami ucapkan bagi para keraluan. Semoga segala ilmu yang telah diraih tidak disia-siakan dan seterusnya apa yang kita pelajari mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kami mengakhiri majlis graduasi yang ringkas ni, okey, selepas ini insya-Allah ada sesi atau acara bergambar, tapi perlu ada 1 meter distancing punya perkara tu. Okey. Jadi sebelum saya akhiri majlis, dipersilakan lagi Al-Fadhil Ustaz Firdaus untuk membaca doa penutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syarillahil Fatihah. Surah Al-Ladina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la karban illa nafastah wa la asiran illa yassartah wa la daynin illa qadaytah wa la maridan illa syafaitah
ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebentar ya, ada